أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam pandai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah. Khabar sidang penonton yang saya kasih sekalian, mudah-mudahan berada di dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sudah masuk hari yang keberapa? Hari yang keberapa? Rabiul Awal. Kita masih berada di dalam bulan Rabiul Awal, dan hari ini adalah hari yang betul, 9. Cuba tengok betul-betul. 9 ke 7? Hari yang ke 7. Hari yang ke 7. Betul tak? Semua tak ingat ni. Hari yang ke berapa? Mari saya tengok sebagai pemastian pada kita. Hari ini sudah jatuh hari yang ke 8 Rabiul Awal. Hari yang ke-8 Rabiul Awal. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, berapa banyaklah selawat kepada Nabi hari ini? Boleh? Mudah-mudahan kita terus selawat kepada baginda Nabi SAW. Okay? Dan pesanan saya kepada para alim ulama, saya nak teruskan dengan sirah. Kalau ada sebarang sirah yang tersilap ataupun ada yang tak sepatutnya saya sebut, berilah teguran kepada saya. Okay? Mudah-mudahan kita akan jadikan ini sebagai satu wasilah ataupun satu cara penyampaian kepada anak-anak zuriat kita untuk mengenal baginda Nabi SAW. Boleh? Okay. Semalam, okay. Kan semalam kita ada cerita. Okay, kita ambil sikit. Ready? Boleh? Apabila baginda Nabi SAW dilahirkan oleh ibu baginda yang mulia, iaitu Siti Aminah, dilahirkan dalam keadaan ayah Nabi tidak ada bersama dengan Nabi, kerana ayah Nabi telah wafat ketika mana Nabi berada di dalam perut ibunya ketika umurnya 2 bulan dalam perut. Okey, baby janin dalam perut 2 bulan. Ayah Nabi, iaitu Abdullah ibni Abdul Muttalib, sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, hari ini saya nak tambah sikit tahu kenapa nanti Nabi dilahirkan dalam keadaan begitu. Okey, hold on, peringatkan saya kalau saya lupa. Kemudian lahirnya baginda disebut di dalam beberapa kitab yang walaupun pendapat mereka ini ada ditolak oleh beberapa pendapat ulama, tetapi saya dalam keadaan nak menceritakan keistimewaan dan kemuliaan baginda Nabi. Nabi dilahirkan dalam keadaan yang cukup cantik dan penuh cahaya memenuhi rumah Siti Aminah, yang ketika melahirkan baginda Nabi terang cahayanya hingga ke negeri Syams. Berkata Siti Aminah ketika menceritakan saat kelahiran baginda Nabi SAW. Bila lahir sahaja, berita ini sampai kepada penduduk-penduduk yang duduk di kawasan Bani Sa'ad. Salah seorangnya adalah Halimatun Sa'diyah. Okey?
Ada yang mengatakan, bukankah ibu susu Nabi ada orang lain? Ya, ada. Tetapi itu sementara. Tetapi kisah yang nak diceritakan ini ialah apabila dapat berita itu kepada penduduk-penduduk bahawa orang Mekah sudah ramai yang melahirkan anak pada ketika itu, maka penduduk-penduduk Bani Sa'd akan menunggang kaldai mereka. Mereka menuju ke Mekah. Peduk. Jadi dalam perjalanan bila nampak sahaja Mekah, maka masing-masing pakat memacu. Cepat. Maka tinggallah Halimatun Sa'diyah. Kenapa? Okey, kita reverse sikit cerita sebelum cerita mereka menunggang tadi. Okey, reverse pula. Ketika mana Bani Sa'ad dalam tahun itu mereka mengalami saat kemarau yang sangat dahsyat. Kemarau makna kata tumbuhan pun dah tak ada, air pun mula kering dah tak ada, macam binatang nak makan di mana lagi, maka binatang pun makin kurus. Unta-unta yang sepatutnya dalam kantung susu mereka ada susu, sudah kering susu itu, mula tak ada susu. Unta pun kurus, kaldai pun kurus, tumbuh-tumbuhan tidak ada, macam mana binatang nak makan? Maka ketika itulah mereka keluar dalam keadaan penuh harapan supaya mereka akan dapat suatu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita patah balik kepada cerita ketika mereka menunggang tadi. Jadi binatang orang lain dalam keadaan yang sihat juga keadaannya, maka pacu tinggal Halimatun Sa'diyah. Halimatun Sa'diyah bersama suaminya dalam keadaan perlahan-lahan naik kaldai mereka. Ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kita tengok. Bila semua yang tadi awal itu sampai sahaja dekat Mekah, pakat mencarilah mereka anak-anak susuan yang comel-comel, yang cantik-cantik, yang bukan anak yatim. Kenapa? Bagi mereka, saat itu, siapa yang tidak ada ayah, macam mana mereka nak bela? Sedangkan mereka meletakkan harapan supaya ayah, baby tadi itu akan memberikan mereka sagu hati. Jadi bila ayah tak ada, macam mana? Nak dapat apa? Siapa yang nak bagi? Tak mau. Bila datang sahaja Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang cantik, yang comel itu, ini anak-anak ada ibu bapa ada? Tak, ini anak yatim. Anak yatim tak mau. Semua pakat tak mau pada Nabi. Semua tak mau. Tidak mahu sikit pun. Maka akhir sekali bila datang Halimatun Sa'diyah, seorang wanita yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk baginda Nabi yang mulia menghisap susu daripada seorang wanita yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia datang saja dipeluknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dapat saja di pangkuan Halimah, tiba-tiba Halimah yang tadi kita kata mereka dalam keadaan kemarau, bila dalam keadaan kemarau tak ada lah apa sangat, jadi badan pun kurus, susu pun tidak ada. Tetapi bila dikendong sahaja baginda yang mulia, tiba-tiba kantung susu mula merasa penuh, rasa banyak. Jadi orang perempuan tahulah ini boleh cerita, kongsi dengan keluarga. Saya nak cerita dengan perasaan saya pun tak ada benda tu kan. Jadi give me a chance lah, okay. Jadi bila dipegang tu, Nabi isap saja susu tu, isap sehingga kenyang, dan Nabi tidur. Tapi bukan Nabi saja, saudara-saudara susu yang lain pun mendapat manfaat. Mereka pun boleh susu juga dengan Halimah. Susu sampai kenyang, sorang. Maka Halimah pun kata, ini bayi ni aku nak bawa balik. Halimah kendong Nabi, naik di atas kaldai dia. Bila dia naik di atas kaldai dia, tiba-tiba, ini sidang penonton yang saya kasih sekalian, yang dikatakan Nabi itu rahmatan lil alamin, rahmat ke seluruh alam. Alamin, semua alam ni. Siapa? Manusia dapat, pokok dapat, binatang dapat, semua dapat. Salah satu dia ni, kaldai tunggangan Halimatun Sa'diyah dan isteri dan suaminya. Bila kendong saja, kaldai itu tiba-tiba dia rasa macam power. Dia naik, pop. Dia lari, kedup. Lah, orang lain semua kata, "Ai Halimah." Dia tak katalah, "Ai Halimah." Tu saya lah cakap bahasa kita.
Tinggal kami jauh pasal apa? Tak tahu. Di Kaldai ni lari laju. Macam tu. Bayangkan bagaimana Kaldai itu merasakan kemuliaan membawa seorang insan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Jangan lupa selawat pada Nabi. Sidang penonton sekalian, hari ini kita banyak nak sebut pasal Nabi. Jadi Kaldai itu pun rasa semangat, jadi kuat. Perpuk. Sampai ke halaman Halimatun Sa'adiyah di kalangan Bani Sa'ad tadi. Sampai selang beberapa hari. Yang tadi dalam keadaan kemarau kita cerita. Hujan mulai turun membasahi bumi. Tumbuh-tumbuhan mula tumbuh. Binatang ternakan menjadi seronok dalam keadaan, kalau kita kata boleh tengok macam unta-unta tu macam keriangan, seronok, senyum. Unta-unta tu senyum, seronok. Kenapa? Menerima kedatangan satu insan. Tetapi alamat ini manusia tidak tahu. Mereka tak boleh cam lagi. Tak boleh orang kata apa? Acknowledge lagi. Kata, ada orang insan yang sempurna, yang istimewa dalam kampung kita ni. Tiba-tiba unta-unta yang susunya kering, yang tidak ada. Halimah cek. Ya Allah, penuh dengan susu. Diperahnya susu. Bagi semua minum. Halimah pun minum. Okey, saya patah balik sedikit sejarah. Apa dia? Ketika mana Halimatun Sa'adiyah bersama dengan suaminya menceritakan berkaitan macam mana sebelum mereka dapat baginda Nabi SAW. Mereka kata, kami anak beranak tidak pernah tidur dalam keadaan yang lena. Kenapa? Saat lagi bangun lapar. Tak boleh tidur lena. Unta makan tak cukup. Tuan dia pun makan tak cukup. Unta tak ada susu. Macam mana tuan dia nak boleh kenyang minum susu? Macam mana nak boleh dapat daging yang elok? Macam mana dapat rezeki yang elok? Kami tidur dalam keadaan lapar. Sekejap-sekejap anak Halimah menangis. Takkan nangis macam tu, tak cantik lah. Dia nangis. Macam tu lah dia nangis. Nangis. Sebab apa? Lapar. Halimah nak bagi, susu tidak ada. Tetapi bila datang sahaja insan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami tidur dalam keadaan lena. Kenapa? Binatang kami penuh dengan susu, kami perah, kami minum susu sekenyang-kenyangnya. Anak-anak kami tidur dalam keadaan lena. Kenapa? Sudah tidak tidur dalam keadaan lapar. Masya Allah. Inilah yang dikatakan insan yang selayaknya mendapat pujian dan junjungan daripada kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hari demi hari berlalu, Nabi SAW dibesarkan oleh Halimatun Sa'adiyah dalam suasana kampung yang menjaga bahasa baginda Nabi SAW supaya cantik bahasanya. Tak ada lah macam orang di bandar, cakap pun dah campak-campak, tak ada saya dah, tak ada anak-anak dia campak jadi ayu semua, dia dah campak dah, dia dah jadi baku. Tak salah, tapi Allah memelihara Nabi supaya lisan baginda seperti mana disebutkan di dalam kitab-kitab Syama'il Muhammadi, tidak ada lisan yang paling fasih bertutur bahasa Arab melainkan lidah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dibesarkan dalam suasana kampung. Baik. Dalam lingkungan umur Nabi 5 tahun lebih kurang begitu. Okey? Suatu hari Nabi bermain bersama gulam, anak-anak yang lain, bersama dengan anak-anak kecil yang sebaya dengan Nabi. Kalau tak silap saya dalam 5, 6, 7, 8, begitulah keadaan umur Nabi ya. Tengah-tengah main. Tiba-tiba datang satu orang. Siapa dia? Inilah malaikat Jibril alaihissalam. Ini hadis yang sahih sidang penonton. Hadis yang sahih menceritakan berkaitan dengan ni nak cerita ni. Tengah main sonok-sonok anak-anak kecil ini main, tiba-tiba datang satu makhluk yang bernama malaikat Jibril alaihissalam. Dia datang kepada Nabi, dia rebahkan Nabi. Bila dia rebahkan Nabi, jeng. Kita sambung selepas ni insya-Allah. Okey? Yang ke mana-mana.